Kopi Ranggayan Jemoyu Natanan Doa Daun Numah Raya Hikmat Juni. Jangan bawa politik perkauman ke Sabah, kata Ketua Menteri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal mengingatkan pemimpin politik terutama PAS agar tidak mengeluarkan kenyataan yang melampau hingga boleh memecah belahkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Beliau berkata kenyataan bersifat perkauman bukan langkah yang harus dilakukan jika ingin melihat negara ini maju ke hadapan. Katanya jika rakyat tidak belajar apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan Timur Tengah yang mempunyai amalan perkauman yang tebal serta ekstremisme agama, maka perpaduan dan kemakmuran tidak akan dapat dikecapi. Di kawasan saya 4,000 lebih pelancong dah sempurna. This is domestic tourism. That is what we want. So that's a good sign yang kita ada. Tapi kalau kita bertindak dengan menggunakan isu-isu yang very divisive, what is the issue can divide us? Race and religion. Because there's differences. Yeah, put it aside. There are common values yang ada. We work on the common values. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Baru-baru ini Ahli Parlimen Pasir Putih Nik Muhammad Zawawi Saleh ketika berbahas di Dewan Rakyat mendakwa kitab Injil yang digunakan masyarakat Kristian di negara ini telah dipesongkan. Kenyataan tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat Kristian termasuk pemimpin gereja seluruh negara yang mendesak beliau untuk memohon maaf. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata kenyataan yang melampau tidak seharusnya dikeluarkan kerana tidak mendatangkan kebaikan kepada masa depan generasi akan datang. Tambahnya pemimpin tidak boleh hanya bergantung kepada landasan politik semata-mata kerana itu boleh menghancurkan perpaduan kaum yang ada. Ya, kita dalam keadaan pembinaan negara dan pembinaan bangsa itu perlu bagi kita. Jangan ada keterlaluan, kesimpitan dari segi inginkan nak kita berkuasa, inginkan kita nak mendapat sesuatu. Maka rakyat kita ketepikan, saling hormat, menghormat. Ya. Dan tadi saya dengar lagu-lagu patriotik dinendangkan, persembahan berbagai budaya ditontonkan. Jadi ini satu langkah yang baik. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata jika kaum dan agama menjadi pegangan tanpa batasan tanpa memikirkan kepentingan nyawa manusia, pembunuhan pasti akan berlaku kerana wujud ekstremisme dalam kalangan masyarakat. Kerjasama Kerajaan Sabah dan Persekutuan atau G2G diteruskan. Sabah menegaskan pendiriannya yang kekal untuk meneruskan kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam perkara berkaitan dengan hal ehwal negara. Ketua Menteri berkata beliau sudah memaklumkan perkara itu kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa kerajaan Sabah sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan negara. Beliau berkata kerjasama kerajaan dengan kerajaan atau G2G ini berlainan dengan politik. Demi kepentingan negara, perbezaan politik perlu diketepikan. Menurutnya, pendirian dan prinsip politiknya mengenai sesuatu isu tidak boleh dicampur aduk dengan tanggungjawab mentadbir negeri. Saya nyatakan political is different, put that aside. My political stand on certain values, a certain principle which I cannot. Ya, bagi saya itu berbeza sikit. Ya, tapi kita kerjasama, kita kena bina negara. Keadaan ini penting bagi kita. Kalau kita salah lahirkan keadaan susun atur yang ada, itu yang saya bangkitkan juga persoalan bagaimana pembangunan negara kita dalam konteks Sabah contohnya. Mereka memerlukan penyatuan yang ada, federal government dan state government, antara satu dengan bukan pasal apa, we are under one roof, kita dalam sebuah negara. Ketua Menteri diminta mengulas mengenai kenyataan Muhyiddin mengenai kerjasama antara Kerajaan Sabah dan Persekutuan. Dalam lawatannya ke Sabah Sabtu lalu, Perdana Menteri melahirkan kekecewaan kerana Kerajaan Sabah tidak sehaluan dengan Persekutuan. Muhyiddin berkata adalah lebih baik jika Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dapat bekerja sebagai satu pasukan.
Sambutan Hari Kebangsaan di Sabah berlangsung dalam suasana sederhana tetapi penuh semangat patriotik. Sambutan Hari Kebangsaan ke-63 di Sabah dengan norma baharu diadakan secara sederhana bagi mematuhi prosedur operasi standard dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP akibat pandemik COVID-19. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri diadakan secara tertutup pada skala kecil namun penuh dengan semangat patriotik di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu pagi tadi. Sambutan bermula dengan ketibaan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah RM Jasni. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dan isteri Datin Sri Syuriani Shuaib serta anggota Kabinet Negeri. Majlis dihadiri kira-kira 250 orang tetamu yang terdiri daripada pemimpin negeri dan ketua-ketua jabatan. Majlis bermula dengan upacara menaikkan bendera serta nyanyian lagu negaraku dan Sabah Tanah Airku. Diikuti upacara lafaz ikrar pasukan beruniform yang diketuai oleh anggota Tentera Diraja Malaysia dan persembahan kuaya oleh Perbadanan Pinjaman Sabah. Sambutan turut dimeriahkan dengan deklamasi puisi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Sabah dan persembahan oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Keupayaan Sabah untuk membangunkan negeri sendiri tidak harus dipandang rendah. Parti Warisan Sabah Warisan melahirkan rasa tekilan dengan kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memandang rendah keupayaan Sabah untuk membangunkan negeri sendiri. Ketua Wirawati Warisan Isna Raisa Munirah Majlis berkata Muhyiddin seolah-olah menidakkan kemampuan Sabah untuk melaksana agenda pembangunan tanpa bantuan persekutuan. Kenyataan Muhyiddin itu juga jelas membuktikan bahawa beliau tidak sensitif dengan keinginan rakyat Sabah. Munirah yang juga ahli Parlimen Kota Blut berkata apa yang rakyat Sabah mahukan adalah kemerdekaan dalam erti kata sebenar, di mana kerajaan negeri diberi kuasa sepenuhnya untuk menentukan hala tuju dan pembangunan negeri ini tanpa dibelenggu parti-parti politik yang mentadbir kerajaan pusat. Tambahnya, sekiranya Muhyiddin benar-benar ikhlas dan memahami perjuangan rakyat Sabah selama ini, maka Perdana Menteri sepatutnya mengumumkan Sabah mendapat kembali hak-hak yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Ia termasuk pengagihan peruntukan yang sama rata antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Namun amat mendukacitakan apabila Perdana Menteri telah mengatakan bahawa Sabah memerlukan bantuan dan belas kasihan kerajaan persekutuan untuk pembangunan dan ini menggambarkan bahawa negeri ini sebenarnya tidak merdeka. Tindakan lompat parti adalah satu pilihan dan bukannya paksaan. Tindakan seseorang pemimpin untuk melompat parti adalah satu pilihan dan bukannya satu paksaan. Penyelaras DAP SUK Le Taunek berkata, alasan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kemabong Jamawi Jaafar untuk menyertai semula gabungan Tan Sri Musa Aman demi pembangunan rakyat di Kemabong adalah tidak kukuh. Menurut Clay, dalam usaha menumbangkan kerajaan kleptokrasi yang lambat laun akan menyusahkan ekonomi negara dan rakyat Malaysia secara keseluruhan, seorang pemimpin sepatutnya tahu hala tuju negara tercinta yang bakal diwarisi anak cucu di kemudian hari. Menyokong Musa Aman dan sekutunya bermakna mahu mengembalikan kedudukan Sabah dan Malaysia seperti dahulu iaitu kleptokrasi. Pelbagai pihak terus tampil ke hadapan menggesa Malaysia bertindak tegas berhubung isu tuntutan Filipina ke atas Sabah. Di Tawau, 12 pertubuhan bukan kerajaan NGO mahu Wisma Putra memanggil Duta Filipina di Kuala Lumpur bagi menjelaskan perkara tersebut. Filipina telah bertindak bertentangan dengan semangat ASEAN dan prinsip asasnya kerana melanggar kedaulatan Sabah serta mencetuskan provokasi. NGO berkenaan merancang untuk mengadakan satu perhimpunan aman untuk mengecam tindakan Filipina itu. Kami sekali lagi menegaskan bahawa sebagai rakyat jelatan negeri Sabah, kami akan terus teguh mempertahankan negeri ini daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kedaulatan negeri Sabah pada bila-bila masa. Oleh itu,
saya sekali lagi menegaskan bagi pihak NGO yang ada pada hari ini supaya pihak berkuasa negara Filipina berhenti dari terus cuba memprovokasi pada bila-bila masa yang akan datang untuk menyatakan perkara ini, dan kami mahu supaya perkara ini tidak lagi berulang pada masa akan datang. Sabah Malaysia, Sabah Malaysia, Sabah Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-63. Malaysia prihatin, falat-falat kopi nama tokoh kagu.